Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Tengok ramai agak tak ada ni no. Baik, tak apalah, cuti kot tuan-tuan no. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Di tulang anjing kan, betul tak? Betul tak? Baik, kita tengok muka surat 21. Kita berhenti dekat habis dia tu. Daripada seorang yang mengambil dibuat bejana tu. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata mengarang, Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi, daripada seorang mengambil dibuat bejana. Bejana ni bekas lah tuan-tuan. Bejana ni bekas lah, daripada tulang anjing. Dia buat bekas daripada tulang anjing atau babi. Tulang anjing atau tulang babi, dia ambil, dia potong-potong lagu mana ke, ataupun dia cuci bahagian tulang ke, dia buat bekas. Tulang anjing dan tulang babi, supaya dipakainya pada suatu yang kering. Kering bukan kerang tuan-tuan. Kering tuan-tuan. Eja dia macam kerang. Kering tuan-tuan. Ni ujawi lama. Jadi ambil tulang anjing dengan tulang babi tu, nak bubuh benda yang kering. Contoh dia apa? Contohnya garam, gula, ajinomoto. Ni benda-benda kering ni. Tapi bekas tu kita nak buat daripada tulang babi dan tulang anjing. Maka jika kamu kata tidak harus, ni orang tanya ni, tanya kat ulama ni, kalau kamu kata tak boleh, maksudnya haram kita guna tulang anjing dan tulang babi untuk kita simpan benda yang kering. Kalau kamu kata tak boleh, tidak harus ni maksudnya haram lah, iaitu muskil atasnya. Jadi dia kata akan jadi muskil. Orang yang tanya ni lah, ni orang tanya bukan jawapan. Dia akan jadi muskil, akan jadi keliru. Pasal apa keliru? Atasnya barangnya kata mereka itu. Sebab apa? Sebab ada satu kes lain yang macam ni lah. Macam ni. Macam mana tu? Kita tengok. Atas barang yang kata mereka itu pada memaafkan daripada barang yang lekat pada umpama jari lalat, maka tidak difarakkan antara najis sama ada daripada mughalazah ataupun lainnya. Macam ni tuan-tuan. Lalat kalau dihinggap di kencing, katakanlah ada air kencing khinzir, air kencing khinzir ataupun air kencing anjing, kita nampak lalat hinggap, tiba-tiba lalat tu terbang hinggap kat serban kita, kena basuh ke tak perlu? Dah lepas dah tuan-tuan ni, kan tuan-tuan ingat dah. Dah lepas dah tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan, perlu basuh ke tak perlu? Tak, dimaafkan. Dah lepas dah. Ini dah dimaafkan. Sekalipun najis tu mughalazah sekalipun, kalau air kencing manusia ke air kencing selain pada anjing dengan babi, lagi dah dimaafkan. Itu memang kita dah bincang sebelum ni dah. Depan mata kita nampak lalat tuan-tuan lah. Kalau binatang lain tak boleh lah. Kucing pijak tai anjing, dia naik atas badan kita, memang kotor lah tuan-tuan. Ni cerita lalat sahaja, sebab tak nampak najis tu. Tapi kita tahu bila lalat hinggap di air kencing, mesti ada, betul tak? Mesti ada di kaki dia walaupun sikit. Tapi itu dimaafkan sebab tak nampak.
Kalau tuan-tuan nak tengok kena bawah mikroskop baru nampak tuan-tuan, dimaafkan. Kalau kita masuk dalam bilik air, ke tengah ada lalat, itu tak? Lalat najis tu. Dihinggap di air kencing contohnya lah. Kemudian dihinggap kat baju kita. Dimaafkan. Dan memang takkan ada bau pun, sikit sangat lah yang ada di kaki dia tu. Dan lalat ni pun dia sangat ringan tuan-tuan, ringan seringan-ringannya. Jadi bila duduk atas najis tu pula, dan kaki itu pun macam kalis air tuan-tuan, sebab tu dia boleh timbul. Tapi memang kok mana pun akan ada juga najis di kaki itu, sikit sangatlah. Ini dimaafkan. Jadi penanya ni kata, kalaulah najis yang berada di kaki lalat tu, walaupun daripada air kencing anjing ataupun babi, dimaafkan, takkanlah bekas tulang dia tak boleh. Macam itulah soalan ni. Takkanlah bekas tulang anjing dengan tulang babi tak boleh guna. Dah tu kita bukan nak buat minum, kita nak bubuh benda yang kering, bawang, cabai, ajinomoto, betul tak? Takkan tak boleh. Sedangkan najis yang basah pun kalau kena di kaki lalat, dimaafkan bila lalat tu hinggap pada kita. Dia macam trik lah tuan-tuan, trik. Soalan dia. Kita tengok apa dijawabnya. Maka dijawabnya, ni jawapan dia. Boleh tak kita guna bekas tulang anjing dan babi untuk menyimpan benda yang kering? Boleh tak boleh? Maka dijawabnya, tidak harus memakai akan dia, haram. Tak boleh. Tulang anjing dan tulang babi haram kita pakai dia. Haram pakai kita bubuh. Kalau kita bubuh dalam tulang anjing tu dah kering dah. Katakan tulang anjing tu kita basuh bersih, buah kelorong apa benda pula, memang dah bersih sebersih-bersihnya. Bila kita bubuh je gula yang bersentuhan dengan tulang tu jadi najis. Jadi najis walaupun kering-kering. Sama-sama kering, najis. Tak boleh lah. Farak, apa beza dia? Apa beza antara tulang anjing yang tak boleh pakai ni dengan lalat tadi tu? Lalat tadi tu, apa beza? Itu kata farak tu. Farak tu apa beza dia? Dan beza dia ataupun farak dia antara keduanya bahawasanya adalah umpama lalat itu tiada diikhtiarkan baginya padanya. Yang lalat tu kita bukan ikhtiar, kita tak usaha. Betul tak? Lalat tu mai hinggap, lepas tu dihinggap kat baju kita, dimaafkan lah. Dimaafkan. Tapi kalau kita yang ambil lalat tu bubuh kat baju kita, tak boleh. Boleh lah? Tak boleh. Jadi yang lalat tu bukan ikhtiar kita, yang tulang ni ikhtiar kita. Kita pergi cuci bersih-bersih dan kita yang pergi bubuh. Nampak tak? Itu beza yang pertama. Dan lagi pula di sana itu najis yang tiada kelihatan besar, di sini ia perbuatan manusia. Yang kedua pula, najis di tulang di kaki lalat tu tak nampak. Beza hak yang ni memang jelas hadapan mata, tulang anjing dengan tulang babi. Jadi tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh pakai kasut yang diperbuat daripada kulit anjing dan kulit babi, tak boleh. Dan memang ada pun kasut yang dibuat daripada kulit babi, ada lah kasut tu. Dan tahan tak tahulah. Babi ni memang kalau tuan-tuan tengok banyak pada badan itu macam-macam boleh guna tuan-tuan. Daripada mata dia, daripada tulang dia, daripada semua benda tuan-tuan. Banyak dia punya manfaat. Itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala haramkan dan ada kelebihan padanya. Ini ujian bagi kita tuan-tuan. Kasut kulit babi tak boleh pakai, haram. Kalau kita pakai kasut kulit babi, bersentuh kaki kita dengan kulit tu, kena sertu. Bukan samak, sertu. Basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah kan. Samak ni saya sebut kat tuan-tuan dah. Kalau kulit kan, kita ambil kulit lembu, kita nak buat serban ke, kita nak buat lapik sejadah ke, kita kena samak kan. Kita buangkan lendir dia dan daging dia. Ada pun kita bersentuhan dengan anjing dan babi, kita tak panggil samak tuan-tuan, kita panggil sertu. Sertu ni apa? Basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah. Boleh lah. Dia kan nak basuh lebih tak apa, jangan kurang. Tuan-tuan nak basuh 10 kali, tapi salah satu dengan air tanah. 20 kali boleh, salah satu dengan air tanah. Tapi nak air tanah nak berkali-kali, boleh juga, terpulang. Kalau tak puas hati buh sekali air tanah, nak buh 3 kali, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan kurang daripada 7, 6 air biasa, 1 air tanah. Tapi kalau kita basuh 6 kali dengan air biasa, yang ke-7 tu guna air tanah, kena tambah lagi basuhan, nak buang air tanah tu. Boleh lah. Baik. Jadi tuan-tuan, jawapannya tak boleh. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi. Daripada umpama roti padahal ia anjin lagi basah. Anjin ni apa? Anjin ni roti yang sedang
masa tepung tu, adunan tuan-tuan. Ajin ni maksud dia adunan roti. Macam kita nak buat roti canai tu, kan kita buat roti canai, kita buat apa? Sebelum kita masak tu kan dia jadi bulat-bulat, itu ajin tu. Tu ajin. Sebelum kita goreng kan bulat-bulat tu. Kemudian kita apa? Kadang-kadang bila kita dah buat roti canai, kita dah uli-uli, lepas tu kita dah masa uli-uli tu ajin tu. Masa kita buat bulat satu-satu tu ajin tu. Sebelum dimasak nama dia anjin. Anjin, adunan roti tuan-tuan. Jadi dia kata, ni soalan ni tuan-tuan perhati betul-betul. Daripada umpama roti padahal ia anjin, lagi basah. Roti ni dalam bentuk tepung, mesti lagi adunan roti dan basah. Betul, roti canai tu kan basah. Basah minyak ke, basah dengan lemak pelanta ke, ikut dah lah. Baik, kemudian ditaruh, bukan ditarah tu, ditaruh tuan-tuan. Taruh ni orang Penang ke suruh taruh tuan-tuan, taruh. Taruh ni simpan ataupun letak tuan-tuan. Taruh kat mana? Taruh disimpan ataupun letak. Ditaruh, diletaklah atas tempat pembakarnya yang mutanajis. Tempat pembakar roti tu mutanajis. Tanajis ni maksud dia ada najis lah. Mutanajis ni benda yang terkena najis. Contoh baju saya ni bersih, kena air kencing, baju saya jadi mutanajis. Bila basuh bersih lah. Beza najis dengan mutanajis tuan-tuan. Najis ni kita tak boleh cuci tuan-tuan. Contohnya najis teh ayam tuan-tuan. Boleh tak kita cuci bagi bersih teh ayam? Tak boleh. Teh ayam tu memang najis. Mana boleh cuci bagi jadi bersih teh ayam tu? Sama teh kambing ke teh lembu, kita nak cuci supaya teh lembu tu bersih, tak boleh. Najis tu memang dia najis. Ada pun mutanajis ni benda yang kena najis. Baju kita kalau kena najis kita panggil mutanajis. Yang tu boleh bersih. Jadi tempat pembakar roti tu mutanajis, dia terkena najis, tak kira lah air kencing ke, terkena apa, najis apa-apa lah tuan-tuan, tapi najis biasa. Tempat itu mutanajis. Baik. Atau di atas bara api daripada zabal. Zabal ni apa benda pula? Dihurai lepas tu. Kalau dia tak hurai tuan-tuan, kena cari lah. Betul tak? Sebelum saya main kena tengok lagi kitab-kitab lain apa makna zabal. Tapi di sini dihuraikan. Macam atas tadi lah kita bincang lah tuan-tuan, ingat pada minggu lepas yang dobah tu. Saya pun tak tahu. Rupanya tengok dalam huraian Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz, rupanya penutup bekas. Ataupun penyelak bekas, penutup bekas tu. Macam saya sebut kat tuan-tuan, kalau daripada perak, kalau dia besar dan memang diperlukan saiz besar, makruh. Kalau saja buat besar, nak buat cantik, haram. Kalau kecil sebagai perhiasan, makruh. Kalau kecil penutup bekas tu daripada perak dan memang keperluan, harus tuan-tuan. Kalau kecil nak perhiasan, makruh. Kalau guna emas memang haram. Betul tak? Kalau guna sutra, sunat. Ada sebut kan menutup botol ni tuan-tuan. Ada setengah ulama sebut kalau dulu-dulu dia bukan macam ni tuan-tuan. Dia buat macam kayu, dia balut dengan kain, dia tutup. Ada pandangan ulama kata sunat pakai sutra, ada sunat walaupun orang lelaki yang pakai. Tapi orang lelaki tak boleh guna sutra untuk buat serban ataupun macam ni, bincang duit. Kita bincang lah tuan-tuan minggu lepas. Baik tuan-tuan, jadi sekarang ni roti tu basah. Tempat pembakar roti tu pula ada najis, mutanajis. Mutanajis ni bukan ada najis, dia terkena najis. Najis tu tak ada, tapi terkena najis, belum basuh. Macam baju kita lah kena air kencing. Baju kita ni mutanajis, kotor lah. Ataupun dia dibakar daripada bara api, daripada zabal. Zabal ni apa? Yakni tahi unta ataupun lembu. Maksud dia pembakar tu dia bakar, kita guna kayu, betul tak? Kalau di negara Arab ni kadang-kadang dia ambil tek unta yang kering tu dengan tek lembu yang kering tu, dia boleh keluar api. Dia ambil tek unta dengan tek lembu, dia masuk sekali dalam bara tu. Ataupun dia guna semata-mata tek lembu dengan tek unta sebagai bahan pembakar. Kita tengok. Mana ni tuan-tuan? Mana ni? Daripadanya, adakah dimaaf daripadanya? Dimaafkan ke tak? Tuan-tuan fikir, dimaafkan ke tak? Tempat letak roti tu pun mutanajis, letak roti kena benda yang mutanajis. Bara tu pun daripada benda yang najis, betul tak? Daripada tek lembu dengan tek unta yang kering. Baik. Adakah dimaafkan padanya apabila tahqiq najis, atau wajib kita kuatkan apabila kita yakinlah ada najis tu, atau wajib kita kukitkan dia di bawahnya? Apa ni? Kukit ni maksudnya kita kutil tuan-tuan. Itu kita buang-buang. Kan roti
Bila kita bakar hak bawah tu, bawah tu biasanya lebih hitam tuan-tuan, betul tak? Lebih hitam. Jadi adakah kerak roti bawah tu kita kena buang, sebab kerak roti bawah tu kena tempat pembakar roti yang najis, dan bawah dia pun bahan api daripada najis lembu dengan unta. Kena buang tak? Perlu tak dia kata tu dikukitkan, dia dibuang lah yang di bawahnya tu, yang bersentuh dengan najis. Jadi roti yang bersentuh dengan tempat najis dan barang najis kena buang tak bawah dia tu, kerak bawah dia tu. Atau tempat mutanajis, ataupun yang terkena tempat mutanajis, yang kena para tadi tu kan, tempat letak tu kan mutanajis, terkena kat bawah roti tu kan, yang kerak dia tu kena buang tak kerak dia tu. Baik, dan sanya telah umum balua yang demikian itu. Umum balua ni maksud dia benda yang kita tak boleh elakkan. Ni cerita ratusan tahun dulu tuan-tuan. Ni kitab ni lebih kurang dalam 200 tahun ataupun 300 tahun yang lepas. Ni cerita dulu tuan-tuan, bukan cerita sekarang. Umul balwa ni maksud dia dulu-dulu memang depa masak roti macam tu. Dia Arab tuan-tuan, susah. Dia Arab susah. Jadi umum balwa tuan-tuan, depa masak roti bahan nak bakar tak ada, kita banyak kayu. Jadi tuan-tuan kalau di negara Arab macam mana tuan-tuan nak cari kayu mana? Kita Malaysia kayu banyak. Ni cerita negara Arab, Padang Pasir, nak ambil kayu mana? Tek unta dah depa ambil. Tek unta dengan tai apa? Tek unta ke tek lembu ke depa ambil tu buat bakaran. Dan tempat makan roti tu pula kalau nak basuh padamlah api, betul tak? Basuh padamlah api. Jadi macam mana? Dah kalau umum balwa dimaafkan benda yang sukar, tapi tuan-tuan kena ingat umum balwa ni dia selagi mana betul-betul sukar dia dimaafkan. Boleh lah. Saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni kat tuan-tuan ingat dulu di Mekah masa orang tawaf banyak tek merpati kan. Tek burung ni cerita 200 tahun 300 tahun yang lepas. Sekarang tuan-tuan pergi mana ada bersih. Dulu tek merpati banyak. Bila tawaf kena bersih daripada zahir dan batin, betul tak? Kita tak boleh ada hadas kecil ada besar, dan tak, badan kita tak boleh kena najis. Kalau dulu kalau tawaf mesti pijak tek merpati punya. Jadi masuk dalam kitab kalau terpijak tek merpati dimaafkan sebab umum balwa, tak boleh elak. Tapi kalau sekarang tuan-tuan pergi ada tek merpati tuan-tuan pijak, batal tak tawaf tu? Batal sebab bukan umum balwa. Jelas tuan-tuan Sebab mana ada tek mati, kalau ada ni sikit sangat dah kita terpijak memang batal. Boleh no? Sebab bukan lagi kesukaran. Boleh nah? Sama yang saya sebut kat tuan-tuan pada tahun 2016 kot ataupun 2018 yang tabuh haji dah keluar fatwa kan. So Malaysia kita ambil semayang macam biasa, kalau tersentuh dengan orang perempuan tak batal waktu kita tawaf tu kan, sebab termasuk dalam kesukaran yang suka dielakkan umum balwa. Kita bincanglah sebelum ni. Tapi katakanlah kerajaan Arab Saudi dia asing antara lelaki dengan perempuan, betul tak? Dia asing dah. Dia buat bidai ke, dia buat apa ke, lelaki perempuan asing. Maksud dia sukar untuk kita bersentuh dengan perempuan, tiba-tiba kita bersentuh, batal. Jelas umum balwa ni kalau benda yang sukar saat itu, boleh lah. Jadi cerita sekarang kalau pijak tek merpati di mana? Di Mekah memang batal lah. Tuan-tuan jangan ingat baru mengaji dengan Ustaz Usam kata tak batal. Saya kata cerita dulu yang tek burung merpati banyak tu sampai orang susah nak elak. Bukan zaman sekarang kalau pijak memang batal. Baik tuan-tuan, kemudian maka dijawabnya, tengok jawapan dia apa. Kena buang tak kerak roti tu yang bersentuhan dengan tempat para najis tu, tempat pemakan yang najis, dan bawah dia ada bara daripada najis. Bahawasanya yang tersebut itu dimaafkan daripada yang demikian itu kerana adalah kaedah bahawasanya apabila adalah sangat sempit, pecek sempit pada satu pekerjaan, maka diluaskan dia, dan lagi adalah yang kepayahan menghela ni meluaskan kemudahan. Makna dia tuan-tuan, ni cerita dulu yang mana bangsa Arab kayu bakar pun tak ada, betul tak? Kayu bakar pun tak ada, bakar pun guna tai lembu dengan tai unta, dan memang bila dah guna tai itu automatiklah tempat pembakar tu menjadi najis, terkena najis, betul tak? Terkena tai apa? Lembu dengan unta tu walaupun dia dah terbakar hangus tetap najis. Kita buh roti pula, kata dia dimaafkan, hatta kerak roti bawah tu pun tak payah buang, boleh makan. Cerita bila? Cerita dulu. Tuan-tuan jangan buat pula kat rumah kita buat para, kita tai unta, yang ni kalau kita buat memang tak boleh makan lah. Boleh no? Lah ni gardenia pun ada butterscotch dengan kismisnya tuan-tuan. Tuan-tuan beli ya tuan-tuan. Ni cerita dulu bila kesukaran yang tidak boleh dielakkan. Boleh tuan-tuan?
Sama lah tuan-tuan. Ni kita kata kadang-kadang keadaan tertentu tuan-tuan. Contoh lain hukum fiqh tuan-tuan. Katakanlah kita naik kapal. Adalah orang lelaki dia, perempuan pun ada dalam kapal tu kan. Kemudian katakanlah kapal itu karam. Yang selamat hanyalah kita dengan seorang orang perempuan. Anak dara mana tahu selamat di satu pulau dengan kita. Pulau ni jauh pada orang. Macam mana nak buat? Nak buat macam mana tuan-tuan? Yang lain mati semua. Na'uzubillah. Ataupun jadi perang. Na'uzubillah tuan-tuan. Jadi perang. Na'uzubillah, minta lindung. Kok mana pun dia akan jadi perang tuan-tuan. Betul tak? Perang akan berlaku. Sama ada kita tengok ataupun tak tengok. Lah ni Ukraine dengan Rusia tuan-tuan. Bila-bila saja boleh perang. Ni di Laut Cina Selatan, silap sikit dia akan jadi perang besar-besaran. Betul tak? Kita duduk tengah ni tak tahu apa jadi tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kalau jadi perang mati semua, kita dapat lari masuk hutan, adalah seorang orang perempuan tuan-tuan. Lari tak berani keluar. Ada setengah ulama sebut boleh kita berkahwin dengan perempuan tu, boleh. Walaupun tanpa saksi. Sebab keadaan lagu tu. Boleh lah. Dan perempuan itulah yang mewalikan diri dia. Perempuan tu mewalikan diri dia. Berdasarkan mazhab Hanafi. Tak perlu pada saksi, berdasarkan mazhab Maliki. Boleh lah. Tapi biasa-biasa tak boleh, haram. Ni cerita dalam keadaan perang lagu tu. Dalam keadaan perang lagu tu tuan-tuan. Boleh baik. Jadi itu hukum fiqh ni disebut ni. Al-amru ni ada kaedah usul fiqh disebut ni. Al-amru idza daqa ittasa'a. Satu perkara tu kalau dia sempit sangat, macam di negara Arab lah, bahan bakar pun tak ada, yang ada najis ya, betul tak? Bila ada najis, tempat bakar tu menjadi najis lah. Jadi bila urusan itu sempit, sedangkan kita perlukan makan, ittasa'a, kaedah membenarkan, meluaskan, dimaafkan. Kemudian sambungan ni, wal amru idza tasa'a, satu perkara tu bila dia dah senang, mudah, dia menjadi sempit. Macam sekarang lah, bila kita pergi Mekah dah luas kan, tak ada dah tek unta, tek apa, merpati kan, tak ada dah tek merpati. Kalau tuan-tuan terpijak memang betul lah. Sama juga sekarang tuan-tuan di Malaysia, tuan-tuan masak roti pakai bekas yang ada najis, itu tak, mutanajis, dan bara api daripada najis, memang tak boleh makan lah. Sedangkan kat kedai punya banyak tuan-tuan, apa nama, gardenia lah, apa benda lah tuan-tuan, betul, tuan-tuan boleh beli. Lain lah kalau jadi peperangan, na'uzubillah lah, kita lari masuklah hutan, betul tak, nak bakar roti canai, tak ada kecuali najis ya tuan-tuan, najis kering, boleh ya tuan-tuan, boleh lah dalam keadaan yang begitu, terdesak. Okey tuan-tuan, faham tak no? Kita sambung. Farak ni maksud dia cabang masalah lah. Jikalau kita dapat satu kambing yang disembelih, tercampak tu, pada satu tempat adalah tempat itu kampung orang Islam. Jikalau negeri kafir sekalipun, maka kita hukumkan halal kita makan akan dia jika ada banyak orang Islamnya. Kalaulah negara yang bukan Islam, contoh kita ambil satulah contoh tuan-tuan, negara yang bukan Islam, Amerika bukan, tidak, Singapura, maksudnya orang yang memerintah dan majoriti dia bukan Islam, Cina-nya, India-nya. Tapi di India, di China, di Amerika ada kawasan banyak orang Islam, betul tak? Ada kawasan. Kalau ada di kawasan banyak orang Islam ni, kita jumpa ada seekor kambing yang dah disembelih dan dibuang. Orang tak mau makan, orang sembelih, orang buang. Jadi boleh makan tak boleh makan? Jawapan dia boleh makan, selagi mana tempat dibuangnya kambing itu banyak orang Islam, dan kambing itu sembelih, dan tuan dia tak mau buang, betul tak? Jadi boleh makan. Tapi syarat dia kawasan tu banyak orang Islam, sekalipun negara itu negara bukan Islam, tapi tempat dibuangnya kambing yang disembelih itu di tempat ramai orang Islam, boleh tuan-tuan. Okey, kita masuk tentang bab baru, asbabul hadas, sebab hadas. Okey, kita ada 14 minit lagi. Sebab hadas. Hadas ni tuan-tuan tahulah, ada hadas besar dan hadas kecil. Ada kecil, kencing, kentut, ada kecil lah. Ada besar ni keluar air mani, nifas, haid, beranak dan sebagainya. Asbab hadas. Ini satu bab pada menyatakan sebab bagi hadas, sebab berlakunya hadas. Faraq, cabang masalah lah. Tiada apa ni? Tiada binasa tuan-tuan. Dia sebut binasa tu batal lah. Tidak batal lah. Bahasa standard kita tidak batal lah. Tiada binasa air semayang, tidak batal air semayang seseorang dengan ia
menyentuh akan faras binatang dan burung. Sentuh kemaluan binatang tak batal wuduk. Betul ya? Sentuh kemaluan kambing batal wuduk tak tuan-tuan? Tak batal. Sentuh kemaluan dubur, kubur dengan dubur. Kubur ni tempat keluar air kencing lah, dubur ni tempat keluar najis lah. Sentuh binatang punya tak batal. Sentuh binatang punya tak batal. Boleh lah. Dan tiada pula dimasuk akan tangannya di dalam faras binatang itu. Tak batal juga. Tak ada kerja tuan-tuan. Betul tak kan? Masukkan jari dalam kemaluan. Ni orang tak ada kerja. Tuan-tuan tengok dalam tahun lepas kan, satu orang tua umur 50-an, dia pergi berjimak dengan kambing jiran tuan-tuan. Mati kambing tu. Oh, dahsyat orang tua ni. Umur 50-an, 54, 50 berapa orang perempuan. Tuan kambing tu pula orang perempuan. Dia duduk rumah dia terkejut dengar kambing dia menjerit-jerit kesakitan. Tengok-tengok ada orang tua duduk kat kambing dia. Kambing dia betina. Orang tua tu umur 50-an, orang Melayu kita tuan-tuan. Dia kata hang buat kerja apa? Dia jawab apa saya tak ingat lah tuan-tuan. Tapi kena tangkap lah orang tua tu. Kena tangkap dan kena hukuman. Macam mana dengan anjing pun dia, dengan kambing pun dia lalu tuan-tuan. Itulah nafsu tuan-tuan. Kalau kita tak mau didik nafsu, nafsu ni dia tak ada limit tuan-tuan. Kita dengan binatang pun boleh suka, dengan laki sama laki boleh suka, dengan dengan perempuan sama perempuan boleh suka. Ada setengah orang perempuan dia suka dengan anjing orang perempuan. Anjing kan pandai tuan-tuan. Pandai. Nampak tuan-tuan? Nafsu ni dia tak ada limit. Tak reti tundukkan nafsu tu yang jadi LGBT tu. Betul tak kan? Hidup ni nak puaskan nafsu susah. Bila tak selesai. Betul tak? Hidup ni belajar didik nafsu, bukan ikut nafsu. Quran kata kan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Barang siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia wanahan nafsa anil hawa, dan dia tahan nafsu dia, kekang nafsu dia, fa innal jannata hiyal ma'wa, syurga tempat dia. Betul tak? Kadang-kadang kita dah menikah, tengok bini orang berkenan. Betul tak? Ada orang. Dan ada dah kes tuan-tuan, orang yang berzina dengan bini kawan dia. Betul tak? Berzina dengan bini jiran dia tuan-tuan. Pasal apa? Nafsu. Tak selesai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi di Amerika tu, 12 orang tuan-tuan jumpa, seorang adanya incest. Tahu incest? Seks sesama adik-beradik. Bapa dengan anak, abang dengan adik perempuan, kakak dengan adik lelaki. Di Amerika 12 orang tuan-tuan jumpa, salah seorang mereka incest. Ini purata di Amerika. Pasal apa tuan-tuan? Kita panggil haruan makan anak kan. Oh, di Amerika tak apa, dah jadi ramai tau. Nafsu tak reti didik itu jadi. Betul tak? Dengan binatang buang zapu, dengan adik-beradik buang zapu, bini orang buang anak. Saya ada satu orang tua cerita kat saya. Tak silap saya mati dah orang tua ni. Lama dah tak nampak. Tak silap saya lah. Dia ada mai kuliah saya berapa kali. Tapi saya ingat dia mati dia kot. Dia cerita lah bab maksiat yang berlaku. Tapi dia cerita tu saya pun tengok pakcik ni macam terlibat sekali ya. Saya tak rasa lagu tu lah. Dia cerita, dia kata di satu tempat kawasan Kerian lah tuan-tuan. Saya tak nak sebut lah di mana. Dalam kawasan Kerian je kita. Kata satu tempat ni dia kata suami dia pergi kerja. Suami dia pergi kerja, Kelang apa. Bini dia ni jenis gila seks. Jadi kebetulan pula dapat jiran dia laki jenis gila seks juga. Jadi jiran yang gila seks ni kawan dengan orang tua tu lah. Orang tua yang sembang dengan saya tu lah. Dia jarang main kuliah. Kadang-kadang main tapi cerita mengarut-ngarut tuan-tuan. Nampak? Kita ni bila terlibat dengan benda-benda tu kita jadi runsing tuan-tuan. Betul tak? Fikiran kita tak terganggu. Dan dia cerita kat saya, kawan dia ni bagi tahu kat jiran dia ni, perempuan ni umur 40-an orang perempuan ni. Suami dia pergi kerja. Dia dah pesan dah kat perempuan ni, kalau hang nak berzina lah. Nak berzina, nanti hamai. Laki dia keluar kerja, dia pergi suruh perempuan tu pergi rumah lelaki tu, siap buka baju terus. Perempuan tu yang buka. Oh, punya teruk tuan-tuan. Pasal apa jadi lagu tu? Tuan-tuan, kita ni Tuhan kita Allah ke nafsu? Tuan-tuan, kalau Tuhan ni nafsu, tengok anjing babi sedap, babi pun dia nak makan. Betul tak?
Bila Tuhan kita nafsu, tak ada duit, tu yang rasuah. Pasal Tuhan dia nafsu. Bertuhankan nafsu, susah. Macam mana tuan-tuan? Hidup ni semua nak puaskan nafsu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, saya ingat ada, saya pernah sebut kat tuan-tuan, kawan saya cerita di Batu Kurau, ada satu orang tua umur 70, rajin menoreh getah, rajin tuan-tuan menoreh getah, rajin pergi kebun, cari duit, kumpul duit. Ingat nak pergi haji ke? Haji pun tak pergi, kumpul duit banyak-banyak, bukan pergi haji, pergi Thailand. Pasal apa? Sana pelacur 18, 20, 19 senang dapat. Pergi hotel mana-mana tawaran semua ada tuan-tuan. Umur ada 70 lah, duk kerja lagu tu tuan-tuan. Tuan-tuan, seks bebas ni, ini benda biasa tuan-tuan di Jepun, di Amerika, betul tak? Yang kita nak kejar ni benda biasa tuan-tuan. Di negara orang kafir ni biasa. Yang kita terhegeh-hegeh nak sangat tuan-tuan. Benda biasa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi di Jepun ke di mana-mana, benda ni biasa tuan-tuan. Iaitu satu budaya untuk memuaskan nafsu. Betul tak? Islam tak tuan-tuan. Malah di dalam hadis Nabi sebut hujibatil jannah, hujibatil nar bisyahwat. Ingat ni. Neraka itu keliling, dia tu penuh dengan nafsu suka. Betul tak? Berzina nafsu suka. Yang nafsu suka, mengumpat orang nafsu suka, rasuah nafsu suka, pecah amanah nafsu suka. Yang nafsu suka tu semua duduk kat neraka tu, di dinding-dinding neraka. Dia punya tirai je. Siapa yang buat ikut nafsu dia memang masuk neraka. Itu cerita dia. Yang ikut syahwat terjun neraka. Wa hujibatil jannah bil makari. Dan syurga ni dikelilingi oleh apa? Perkara yang nafsu tak suka. Ni nak mengaji, nafsu bukan suka. Betul tak tuan-tuan? Bukan senang nak duduk dalam ni. Berapa banyak masjid saya pergi tuan-tuan, kapek, ada satu masjid kapek dia 40,000. Bukan besar pun, kecil pada tuan-tuan. Masjid dia ambil kapek paling mahal kot, 40,000. Dengan aircon lagi tuan-tuan. Allah punya syok duduk dalam masjid tu. Tapi banyak orang tak mau mengaji pun. Betul tak kan? Dia lagi suka duduk kat kedai kopi, nyamuk banyak menyembang. Betul tak? Dia lagi suka. Pasal nafsu tak suka mengaji. Mayang nafsu tak suka. Tahajud nafsu tak suka. Baca Quran nafsu tak suka. Yang nafsu tak suka ni lah yang menjadi jalan tuan-tuan nak pergi syurga. Kalau kita rasa hidup ni untuk kita puaskan nafsu, tu pulang. Betul tak? Pulang. Puaslah. Betul tak? Jadi hidup macam binatang. Betul tak? Binatang ni nafsu mana ada limit. Betul tak? Tengok ayam ke kambing, nafsu ni kalau dia rasa nak seks, dia sapu ikut dan dia. Betul tak? Nak seks binatang tuan-tuan. Betul tak? Dia hidup dengan nafsu kan. Kalau makan-makan ya tuan-tuan, mana nak ada semayang ke apa? Kalau nak berjimak-jimak ya tuan-tuan, betul tak? Depan orang kan, belakang orang kan sapu. Itu gaya hidup binatang. Kita ni sama ke macam tu? Kalau kita rasa itulah tujuan hidup kita, buatlah. Tapi mati nanti yang tanggung. Betul tak? Yang tanggung. Betul tak? Mati nanti yang tanggung. Baik. Jadi tuan-tuan gitulah tuan-tuan. Pilih jalan yang betul lah tuan-tuan. Janganlah kita rasa kita boleh katakanlah kita tiap bulan pergi Thailand, orang tak tahu. Hang buat apalah. Benda tu biasa je bagi binatang. Betul tak? Benda yang hang buat tu biasa bagi binatang. Biasa bagi orang yang bukan Islam buat kerja begitu. Tak ada apa yang istimewa pun. Hang hidup semata-mata memuaskan nafsu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, nafsu ni hujung dia. Kalau kita tak didik nafsu ni, kalau minat je buat, betul tak kan? Semua benda nak, kalau nafsu suka je kita sapu tuan-tuan, lantak halal haram. Kata Imam Ghazali tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau didik nafsu ni, hujung nafsu ni macam Firaun cakap tu, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kata Imam Ghazali, itulah kemuncak nafsu. Kalau tak reti nak kontrol dia pergi situ. Firaun ni perempuan ni tak ada masalah, dia raja, betul tak? Segala jenis perempuan tu dia dapat. Kaya dia kaya, kuasa semua ada. Dia sihat, dia tak sakit Firaun. Segala kenikmatan ada kat Firaun. Nak apa lagi semua dapat. Last sekali apa? Benda lagi yang aku Tuhan. Nampak? Kita bukan macam tu hidup kita. Kita ada tujuan. Kita ada kemuliaan. Betul tuan-tuan? Dan kemuliaan itu dengan kita mendidik nafsu kita. Jadi hamba Allah. Dah ramai dah tuan-tuan orang dunia ni tuan-tuan. Dah ramai dah orang yang dulu, kini dan selamanya gagal kerana nafsu. Betul tak? Saya nak puas nafsu. Tu yang jadi haru biru. Jadi tuan-tuan nampak, kita tengok kambing tak ada apa, tapi ada orang ni tuan-tuan tengok kambing dia nafsu. Pasal apa?
Dia try buat, betul tak? Dia try jadi gelong lah. Otak dia set gelong tuan. Dulu ada satu cerita yang masyhur kan. Ada sebahagian nelayan ni dia suka buat kerja dengan ikan pari tuan-tuan. Ikan pari. Ikan pari ni kemaluan dia irah-irah orang perempuan. Kemaluan ni kalau yang betina. Yang besar-besar lah. Dan ikan pari ni binatang yang ada haid tuan-tuan. Dia ada haid. Ada orang rajin dia tangkap ikan pari besar-besar, dia buat kerja tu. Tuan-tuan, buat kerja dengan binatang ni hukum dia dosa besar. Hukum dia dosa besar. Siapa yang buat kerja dengan binatang lah. Bila dia buat, dia dah buat kerja tu lama dah. Buat kerja dengan ikan pari. Nampak tak? Nafsu kan. Kita hak normal ni tak ada nafsu, dia ada. Pasal apa? Kalau kita pun try buat sekali, mungkin kita pun jadi gelong macam dia tuan-tuan. Betul tak? Setting otak ni jadi miring tuan-tuan, bila kita buka ke jalan nafsu tu. Jadi tuan-tuan, bila dia buat sekali tu, dia buat ikan pari sengat dia. Mati dia kat situ. Mati atas ikan pari tuan-tuan. Adakah itu yang kita nak cari dalam hidup? Betul tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kubur dan tengok kat kubur. Betul tak kan? Macam-macam orang ada. Ada orang baik, betul tak dalam tu kan? Ada yang baik, ada yang tak baik. Ingat tuan-tuan, hidup kita ni ikutlah nafsu lagu mana pun, hujungnya masuk kubur juga. Betul tak? Hujungnya masuk kubur. Saja bagi peringatan ya tuan-tuan. Oh, dari seminit tuan-tuan. Saya tak baca gila tuan, panjang tu, boleh lah. Tapi saya nak, nanti kita sambung muka surat 22. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Saya pernah cerita kot, saja sebut kat tuan-tuan lah. Ada satu pakcik ni jumpa saya, dia bagi tahu saya, "Ustaz, saya nak tolong saya punya sepupu. Sebab dia dah mati, boleh tak saya buat amalan supaya dia selamat?" Saya kata, "Kenapa dengan sepupu abang?" Dia ceritalah, sepupu dia ni semayang pun tak, puasa pun tak ke mana. Cerita dia sepupu dia ni minat dengan seorang perempuan Cina. Cina ni muda pada dia. Perempuan Cina ni muda pada dia. Perempuan Cina ni nurse di Penang. Jadi dia ajak perempuan Cina ni masuk Islam. Cina ni Kristian kot, macam tapi Cina ni tak mau masuk Islam, tak berkenan. Dia berkenan dengan perempuan Cina tu, berkenan dengan perempuan Cina tu. Dan perempuan Cina pun muda banyak pada dia. Dan perempuan Cina tu berkenan dengan dia. Dan dia pergi hidup berpuluh tahun sebagai suami isteri, nikah pun tak, duduk di flat-flat Penang tu. Bukan senang nak tegak flat-flat Penang tu kan. Dia duduk dengan Cina tu macam suami isteri. Mayang muntah ke mana, dia hidup dengan berzinanya dengan Cina. Dan pendek ceritanya, dia mati bila kena stroke. Pergi hospital, pecah urat kepala ni. Doktor dah tutup dah, pecah balik. Pecah, teruk dah lah. Bawa balik rumah. Bawa balik rumah, tak bawa balik rumah Cina tu, bawa balik rumah keluarga dia, dan dia pun mati lah. Masa dikebumikan di Penang tu, kawan ni lah, abang ni, dia tengok sepupu ni baik, baiklah dengan dia tu. Dia tengok jenazah sepupu dia masa nak ditanam tu. Kan dia pun tutup. Dia pun bukan macam kita pakai keranda. Sana tanah elok tuan-tuan. Tanah elok dia tak pakai keranda. Kan tutup. Dia tengok muka sepupu dia macam mana lah kat sana. Semayang entah ke mana, berpuluh tahun hidup dengan berzina. Dia kata, ada tak malam nak selamatkan dia? Jawapan saya tuan-tuan, buat tahlil 1000 tahun pun tak boleh selamatkan seseorang tu. Tahlil ke apa tuan-tuan hanya sebagai tambahan pada dia, imbuhan Kalau dia pun jenis tak semayang, dia pun bergelumbangkan dosa, selamat di akhirat bukan bergantung pada kita tuan-tuan. Kita bagi tambahan sikit-sikit boleh lah. Selamat di akhirat bergantung pada akidah dia betul tak betul. Yang kedua amalan dia. Quran sebut je lah, yang masuk syurga ni walladzina amanu wa amilus solihat. Betul tak? Tuan-tuan baca Quran banyak kali. Ahli syurga yang selamat di sana, dia beriman dan dia beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Nak beramal soleh memang kena kalahkan nafsu. Betul tak? Ini hidup nak ikut nafsu. Apa beza kita dengan binatang? Okey tuan-tuan, akan datang 22. Boleh lah. Akan datang muka 22 lah. Tak baca habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.